Selamat pagi, salam sejahtera. Hari ini hari yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Sabah apabila kita akan mendengar pengumuman daripada Yang di-Pertuan Agong berkaitan siapa TYT, Tuan Yang Terutama di negeri Sabah. Hari ini, jadi sebelum saya teruskan ulasan dan keputusan siapa TYT, Tuan Yang Terutama negeri Sabah hari ini, kamu tekan dulu butang subscribe, tinggalkan komen kamu. Baiklah saudara-saudara sekalian, dalam pilihan yang paling menarik untuk diumumkan sebagai Tuan Yang Terutama di negeri Sabah oleh Agung pada hari ini, ada 3 senarai nama yang berlegar-legar di seluruh Sabah. Dalam kalangan penganalisis politik, pemerhati politik, dan peminat-peminat politik juga. Yang tak minat politik pun nak tahu juga. Sebab di Sabah ni, kita boleh anggap TYT atau Tuan Yang Terutama tu boleh dianggap sebagai raja yang ada di Sabah. Jadi, siapakah yang boleh atau akan dilantik menjadi TYT ini? Baik, ada 3 pilihan yang berlegar di media sosial sekarang ini. Yang pertama adalah Musa Aman, bekas menteri ataupun bekas Ketua Menteri Sabah sebelum ini yang telah pun kalah dan tidak dicalonkan sebagai calon ahli Dewan Undangan Negeri maupun Parlimen dalam pilihan raya baru-baru ini. Adakah anda akan memilih Musa Aman sebagai TYT jika anda adalah Agong? Yang kedua, pilihan yang kedua yang mungkin akan dilantik sebagai TYT Sabah ialah Joseph Pairin Kitingan. Anda pasti tahu Joseph Pairin Kitingan ini dianggap Huguan Siau oleh Kadazan Dusun Murut. Beliau merupakan antara orang legend politik yang ada di Sabah. Sudah lama berkecimpung dan mempunyai pengaruh yang tersendiri. Adakah kalau anda adalah Agong, anda akan pilih Joseph Pairin Kitingan sebagai TYT Sabah? Ada kontroversi, ada orang cakap Joseph Pairin Kitingan tidak boleh menjadi TYT kerana bukan beragama Islam. Okey, tentang isu tentang beragama Islam atau tidak, nanti saya akan komen di tengah daripada konten ini. Itu sebab kamu kena tengok, kamu kena habiskan konten kali ini. Mengapa Joseph Pairin Kitingan boleh jadi TYT Sabah walaupun beliau bukan beragama Islam? Okey, kamu pilihkah Joseph Pairin Kitingan kalau kamu Agong? Itu soalan saya. Dan pilihan yang ketiga yang mungkin akan diumumkan menjadi TYT Sabah pada hari ini ialah siapa lagi kalau bukan Pendekar Amin. Beliau merupakan bekas Speaker Dewan Rakyat. Nah, ini Pendekar Amin, orang yang hebat, pernah menjadi Speaker Dewan Rakyat di Parlimen. Antara 3 ini, sebelum saya beri ulasan yang lebih kepada ilmiah dan undang-undang, anda tinggalkan dulu komen kamu. Siapa yang menjadi pilihan Agong? Kalaulah anda ialah Agong, agak-agak kamu, siapa pilihan kamu? Adakah Musa Aman akan jadi TYT Sabah? Ataupun adakah Joseph Pairin Kitingan akan menjadi TYT Sabah? Ataukah Pendekar Amin akan dilantik menjadi TYT Sabah? Atau anda mempunyai pilihan lain selain 3 orang pribadi ini? Mungkinkah anda memilih Bung Mukhtar? Mungkinkah anda akan memilih Syafiq Apdal? Atau mungkinkah anda akan memilih orang-orang yang lain? Haji Jinor atau sebagainya? Agong hari ini dijangka akan mengumumkan Yang di-Pertua Negeri Sabah yang baharu. Yang di-Pertua Negeri Sabah yang baharu. Bagaimanapun Jabatan Ketua Menteri Sabah tidak mendedahkan siapa yang bakal memegang jawatan itu. Antara nama yang diwar-warkan termasuklah 2 bekas Ketua Menteri Sabah, yaitu Musa Aman dan Joseph Pairin Kitingan, serta bekas Speaker Dewan Rakyat Pendekar Amin Mulia. Malah ada juga spekulasi bahawa penyandang jawatan itu, yaitu Juhar Mahiruddin,
kekal memegangnya untuk sepenggal lagi. Johar yang dilantik di Pertuan Negeri Sabah pada Januari 2011 yang sepatutnya berakhir selepas 2 penggal, yaitu 8 tahun, bagaimanapun. Beliau dilantik semula ke jawatan itu pada tahun 2018 selepas Kerajaan Warisan meminda perlembagaan Sabah untuk memansuhkan had tempoh 2 penggal berkenan. Keputusan berkenan dikecam pembangkang ketika itu yang mendakwa pelantikan semula Johar satu ganjaran politik bagi peranan dimainkan dalam membantu Warisan merampas kuasa di Sabah daripada Barisan Nasional selepas pilihan raya negeri 2018. Johar turut dipersalahkan kerana membenarkan bekas Ketua Menteri Safi Afdal membubarkan Dewan Undangan Negeri pada tahun 2020 selepas hilang majoriti kepada pemimpin pembangkang ketika itu, iaitu Musa Aman. Pada September, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA mencalonkan presidennya Joseph Pairin Kitingan sebagai Yang di-Pertuan Negeri. Mengikut Perlembagaan Sabah, tiada keperluan untuk pemegang jawatan itu beragama Islam. Walaupun ada menghujahkan ia wajar kerana beliau juga akan menjadi Ketua Agama Islam di Sabah. Perlembagaan itu turut menyatakan Ketua Agama Islam Negeri adalah Yang di-Pertuan Agong, bukannya Yang di-Pertua Negeri. Itulah sebabnya saya katakan tadi, Joseph Pairin Kitingan layak menjadi TYT Sabah kerana dalam Perlembagaan Sabah tidak menulis TYT harus beragama Islam. Yang kedua, dalam Perlembagaan Malaysia, ketua bagi negeri-negeri yang tidak, ketua bagi agama Islam bagi negeri-negeri yang tidak mempunyai raja ialah Yang di-Pertuan Agong dan bukannya Yang di-Pertuan Negeri atau TYT. Oleh sebab itulah, Joseph Pairin Kitingan layak menjadi TYT Sabah. Jawatan Yang di-Pertua Sabah mesti dicalonkan Ketua Menteri sebelum diperkenan Yang di-Pertuan Agong. Di sinilah persoalan besar kita. Siapakah Ketua Menteri Sabah sekarang? Anda pasti tahu. Siapa lagi kalau bukan Datuk Seri Haji Mat Noor. Beliau adalah Ketua Menteri yang akan mempersembahkan calon kepada Yang di-Pertuan Agong. Adakah beliau akan mengekalkan TYT sekarang yang adalah TYT yang telah diangkat menjadi TYT oleh zaman warisan dahulu, ataupun beliau akan, Ketua Menteri Sabah ini akan mencalonkan orang yang baru? Kalau dia mencalonkan orang yang baru, siapakah orang itu? Ada yang menulis Bung Mukhtar. Tidak mustahil Bung Mukhtar boleh menjadi Ketua Menteri atau menjadi TYT Sabah. Ada juga yang menulis Joseph Pairin Kitingan. Dan ramai yang tidak mahu Musa Aman menjadi TYT Sabah. Bagaimanapun Anda mempunyai hak untuk memberikan komen kamu, pilihan kamu. Agak-agak nanti siapa yang akan Agong masyurkan ataupun lantik sebagai TYT Sabah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini, tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda. Bye-bye.